Bonjour tout le monde. Tahukah kalian bahwasanya di Prancis mempunyai sistem pendidikan yang sangat terstruktur dan menjadi model bagi banyak negara loh. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana kondisi anak-anak di Prancis menjalani pendidikan mereka dari TK hingga SMA dengan penjurusan sejak dini yang diberlakukan oleh pemerintahan di Prancis. Allons explore. Et ensuite, ils s'installent à leur table. Nah, fase pertama dalam dunia pendidikan di Prancis merupakan École Maternelle, setara taman kanak-kanak di Indonesia. Di fase ini, anak-anak seusia mereka akan belajar melalui bermain, bersosialisasi, bahasa, dan motorik. Fakta uniknya, pendidikan ini gratis loh, dan semua anak-anak di Prancis mengikutinya. Jadi, sejak dini, mereka diperkenalkan dengan lingkungan sekolah yang asik untuk mereka lalui pendidikan mereka di lingkungannya. Qu'est-ce qui se passe aussi pendant l'hiver? Il fait très froid. La neige, elle tombe. Très bien. Écoutez bien Jude, qu'est-ce qu'il a dit? Setelah fase maternelle telah selesai diikuti, anak-anak akan masuk pada fase école élémentaire, yang dimana rentang usia anak-anak tersebut dari 6 sampai 11 tahun. Kondisi tersebut setara dengan sekolah dasar di Indonesia. Fokus utama dalam fase ini merupakan baca, tulis, matematika, dan ilmu dasar. Adapun yang berbeda dengan pendidikan di Indonesia, di Prancis, mereka tidak melakukan ujian kelulusan, tetapi guru-guru harus memantau perkembangan dengan melalui evaluasi harian anak-anak di fase ini. En ce moment, je prépare un exposé en histoire sur le château de Lichtenberg avec elle. Vous sortez vos affaires. Elle, c'est notre prof de SVT, Sciences et Vie de la Terre. Elle est plutôt sympa. Plus 6,4. Das lassen wir noch stehen, ja, das ist noch positiv. Je suis en section bilingue. En bilingue, on a beaucoup de cours en allemand, les maths, l'histoire géo. Kemudian, pada saat seorang anak telah mencapai usia 11 tahun, mereka akan masuk pada fase college atau setara SMP di Indonesia. Pada fase ini, semua siswa wajib menempuh pendidikan selama 4 tahun. Dan di akhir kelas 9 nanti, mereka akan melaksanakan ujian akhir bernama brevet. Examen de fin de collège et surtout premier examen pour ces élèves. Et qui dit examen, dit le marathon du brevet a donc commencé. La journée va être longue. Après le français, ce sont 2 heures de mathématiques qui les attendent dans l'après-midi. Vendredi, ce seront histoire, géo, sciences et langue. Tapi tenang, ujian ini bukan merupakan syarat untuk lulus, melainkan hanya menguji ataupun melihat kompetensi para siswa-siswi tersebut. Kurikulum di Prancis semuanya seragam loh. Avec seulement 300 élèves, l'atmosphère dans l'établissement est plutôt familiale. Élèves et professeurs se connaissent tous. Bonjour, Monsieur Mauricio. Bien, vous? Ini yang paling menarik. Di jenjang lycée atau SMA, siswa dapat memilih 1 dari 3 jurusan dalam program tersebut. Antara lain, general, teknologik, dan profesional. Yang pertama, general. Siswa yang mau kuliah secara general seperti science, sosial, sastra, ataupun humaniora. Exemple de 2 cas de figure possibles. Celui qui donne la leçon de mathématiques aujourd'hui, c'est un élève de 17 ans. Il s'appelle Pierrick Bousseau, il est en classe préparatoire. Yang kedua, teknologik. Siswa yang ingin menggabungkan antara teori dan praktek, antara lain teknik atau ekonomi. Technologique. Sa spécificité, un enseignement commun en classe de première autour du triptyque matière, énergie, information. Un choix doit être fait par l'élève à l'issue de cette classe de première. Dan yang terakhir, profesional. Siswa yang ingin langsung siap bekerja di lapangan, seperti otomotif ataupun hospitality. Mathématiques varie des supports pour capter l'attention des élèves. Au programme aujourd'hui, apprentissage de la géométrie grâce aux tablettes numériques. Adapun ujian yang harus mereka lalui setelah menempuh pendidikan dari ketiga jurusan ini.
Mereka akan melaksanakan ujian baccalauréat atau ujian BAC, merupakan sertifikat yang menentukan mereka untuk masuk ke universitas impian dari mereka. Jadi, sistem pendidikan di Prancis itu terstruktur, tapi fleksibel dalam pemilihan jurusan. Kelebihan dari sistem pendidikan di Prancis, tentunya siswa akan lebih siap untuk ke dunia kerja ataupun kuliah. Tantangannya bisa terjadi tekanan akademik yang tinggi terhadap siswanya. Kalau kalian bisa milih, kalian lebih memilih sistem pendidikan di Prancis atau lebih bebas untuk menempuh pendidikan? Tulis di kolom komentar ya. Au revoir!